Okey. Nikah tu maknanya bercantum dan bertemu, masuk dalam bahasa Melayunya. Okey. So dari segi istilahnya, maknanya ialah satu akad yang mengandungi jaminan mengharuskan persetubuhan. Okey, itu makna nikah. Get right? Maknanya in terms of definition dari segi bahasa, nikah tu maknanya cantum dan bertemu. Okey. Satukanlah. Okey. Dari segi istilah, akad, dia merupakan satu akad, satu lafaz ataupun satu kontrak lah, akad yang dengan akad tersebut mengharuskan laki-laki dan perempuan itu akan persetubuhan. Tanpa akad ini, persetubuhan menjadi haram, yakni zina lah. Jadi dengan akad tersebut menghalalkan pernikahan atau menghalalkan persetubuhan di antara laki-laki dengan perempuan tersebut. Okey. Okey, kita berkahwin pertama sekali di satu sunnah, ya. Sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para anbiya dan rasul yang datang sebelum Rasulullah SAW, ya. Nabi bersabda, arba'un min sunanil mursalin, 4 perkara yang menjadi sunnah para anbiya dan para rasul-rasul. Pertama, al-haya. Nabi-nabi bersifat malu. Not just Rasulullah SAW, tapi Nabi sebelum Nabi pun sama. Al-haya, sifat malu. Wa ta'atur, berwangi-wangian. Okey. Wasiwak, bersugi. Okey. Wa nikah, dan juga bernikah. Jadi 4 perkara ini menjadi sunnah para anbiya dan semua rasul-rasul. Okay, so why do we marriage? We get married. Okay, because pertama sekali memang perkahwinan ni untuk memenuhi naluri manusia. Itu satu. Okay, memang manusia lahir ada nafsu. Kita bukan malaikat. Malaikat tak ada nafsu, so tak ada isu. Tapi manusia secara naluri ada nafsu. Okay, jadi kita tak disuruh, kita dilarang oleh Allah untuk matikan nafsu kita, tak boleh. Kita cuma letakkan nafsu ni pada jalan yang syar'i, jalan yang betul. Okey. Jadi caranya ialah kita bernikah dan kita lepas memenuhi naluri kita dengan cara yang halal. Satu. Kedua ialah kita juga perlu nak membiaklah, maknanya kita nak ada keturunan. Okey. Keturunan ni memang digalakkan, tetapi mesti dengan pernikahan yang sahih. Ya. Kalau ada orang membiak tapi tanpa bernikah, itu berdosa besar. Dan banyak hukum-hukum yang negatif lah. Okay? Jadi kita nak membiak dengan cara yang halal. Just why we get married. Kita dah ada anak kan. Sekarang kita anak, kita dah bapa, ada ibu. Jadi one day kita pula akan jadi bapa dan ibu dengan cara yang halal. Okay? Alright? Okay, encourage, okay, to get married. Cuma kita secara umum lah. Tetapi case to case basis, hukum tu boleh berubah. Okay, let's say kalau satu orang sudah ada kemampuan, okay, seorang lelaki dia dah bekerja, let's say dia ada kemampuan financially, dia punya diri pun normal, dia ada keinginan, okay, maka sunat dia berkahwin, sunat nikah. Dan Nabi SAW suruh nikah, mana ini sebagai sunnah Rasulullah SAW. Okay, once dia sudah mampu, jangan lambat-lambat, disunatkan cepat-cepat. Okay, sama juga orang perempuan. Orang perempuan bila dah sampai masanya, okay, dia dipinang oleh seorang lelaki yang baik akhlak, baik agamanya, okay, maka cepat-cepatlah warisnya tu, walinya kena baik, kahwinkan dia cepat-cepat. Rasulullah SAW sabda hadis, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. In lam taf'al takun fitnatan fil ardi wa fasadun 'arid." Jika datang pada kamu, Nabi sebut, seorang laki-laki yang meminang anak kamu, dan kamu lihat laki-laki tersebut, kamu redha akan agama dia, ini agamanya bagus, sembahyang, ibadat dia pun tak ada fahaman yang kemukaan, dia bagus, kemudian akhlak ni pun bagus, dan maka cepat-cepat kahwinkan disebut. Ini dah sebab dia sunnah lah, kahwinkan cepat-cepat. Kadang-kadang juga boleh jadi wajib. Okay, let's say satu orang dia tahu kalau dia sudah tahap yang berbahaya, maknanya kalau dia tak kahwin, dia akan terjebak dengan maksiat contohnya. There's some people like that. Jadi pada waktu itu dia yakin, kalau dia tak kahwin dalam macam sebulan ni, confirm dia akan buat terjebak pada maksiat, pasal dia manusia. Today we have to be very open.
kita buka surat khabar, kita baca, kita tengok macam-macam mana orang-orang yang terpelajar pun boleh terjebak dengan jenayah yang tak baik, gejala yang tak sihat. Let's say you all read papers, right? News Straits Times, kita tengok kat berita internet semuanya, macam mana orang-orang terpelajar, bankers, top director sebagai contoh, diorang terjebak dengan seks dengan underage dan sebagainya. Ini semua Islam nak elakkan. That's why cepat-cepat. Kerana ada orang dia ada sampai tak nak dah yakin dia akan berzina. Pada waktu itu wajib dia kahwin. Kalau tak kahwin berdosa. Okey. Dan ketiganya kahwin ni pun boleh jadi haram. Case to case basis boleh jadi haram. Why? Apabila kalau dia kahwin, dia yakin dia akan menzalimi perempuan tersebut. Contohnya give you example, let's say ada seorang lelaki, dia tahu yang dia, let's say dia HIV positif, kan? Kalau dia kahwin perempuan ni, dia boleh memindahkan HIV itu pada isteri dia, betul tak? Dan dia mungkin kalau dia tak pindahkan pun, dia tak have sex pun, dia biarkan isteri begitu saja. Ataupun dia kahwin untuk tujuan nak balas dendam, nak anyayakan perempuan ni, let's say itu niat dia, pada waktu itu haram dia kahwin. Kalau dia kahwin juga berdosa, sebab niat dia nak menzalimi isteri dia. Begitu juga perempuan. Kalau perempuan tu dia tahu dia perkara yang sama berlaku pada dia, tujuan dia kahwin nak anyayakan lelaki ni, maka hukumnya adalah haram. Tapi kalau kahwin juga sah tak? Sah, cuma berdosa. Nikah tetap sah. Kalau rukun-rukun nikah semua betul, no problem. Okey. Ya, Rasulullah SAW sebut memang keinginan manusia, tunkahul maratul li arba'a, lima liha wa li hasbiha wa jamaliha wa li diniha fasal bi dhati din taribat sadat. Nabi pesan umat dia, untuk lelaki-lelaki dan juga perempuan pun boleh ambil pendekatan yang sama. Pertama sekali, kita kahwin dengan seseorang tu dengan sebab pertama cantik dia. Yes, memang manusia suka kan kecantikan. Ini laluri manusia. But kecantikan ni, cantik ni satu subjektif. Okay, it's very very subjektif. Mungkin kalau kita tanya satu orang ni, cantik tu maknanya apa? Mungkin orang kata cantik ni orang yang kulit dia gini. Ada pula kata cantik orang ni cantik pada dia orang tu ada tiap larat. Contoh kan, let's say kata cantik macam mana? Cantik orang ni mesti ada pimples. Let's say kan, macam pelik kan. Macam-macam orang kita tak tahu. Jadi it's very subjektif. Tapi maknanya dengan sebab kecantikan kita kahwin. Satu. Kedua, kerana harta dia. Yes, dia ni orang ternama, orang ada harta. Itu pun memberikan orang nak keinginan nak kahwin dengan dia. Li hasbiha, ataupun keturunan dia, keturunan orang baik, orang terhormat, nak datuk ke, nak Tan Sri ke, okey. Ataupun kerana keempat, kerana agamanya. Nabi sebut dalam empat-empat ni, pilih kerana agama, pasti akan menguntungkan kamu. Okey. Jadi sama juga kalau untuk lelaki-lelaki pilih macam itu, perempuan pun sama juga. Okey, sebab tu Nabi sebut, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Pertama, tengok agamanya dulu. Adakah dia ada fahaman yang mengarut-garut? Awak tengok, alamak, dia ni bagus tapi dia punya agama dia ada sikit macam weird. Pasal dia tak sembahyang Jumaat, let's say. Dia ni tak sembahyang Jumaat lagi, apa pasal nak tahu. Tapi akhlak dia bagus, ni akan bawa isteri pada bimbing dia kan pada akhirat. Ni bahaya juga. Okey. Tengok pula agama dia bagus tapi dia punya akhlak ni alamak satu macam, let's say lah, suka pukul ke apa, ataupun suka maki-maki, let's say lah kan. Ni semua mungkin tak boleh tengok jugalah. Kalau akhlak agama dia bagus, akhlak dia bagus, mungkin dia tak berapa hebat in terms of qualification, dia biasa-biasa saja, let's say, tak apalah. Ataupun mungkin dia pun tak berapa handsome sangat, sederhana saja, okey, tak apalah kan, acceptable. Okey. Ataupun mungkin dia pun tak berapa kaya sangat, okey lah, tak apa. Tapi ini dua very important. Kalau dapat semua bagus, lagi bagus. Tapi quite impossible lah. Okey. Kalau for my personal view, kalau macam seorang tu dia tak belajar tinggi, dia tak masuk universiti ke apa, dan dia pun agak bersendirian kan, kalau dia tak kahwin pun dia pun tak ada apa-apa, mungkin orang kata tak ada pegangan, atau bukan tak pegangan, macam kira tak terarah hidup dia. Kalau kahwin tu boleh mikir lebih terarah, tu lebih baik dia kahwin lebih awal. Tapi kalau dia masih belajar lagi, ataupun dia masih dia masih lagi nak kejar cita-cita dia dan sebagainya, dia belum bersedia mentally, dia belum bersedia nak kahwin. Takut kalau dia kahwin, dipaksa dia kahwin, masalah akan datang pada masa yang akan datang. Pasal perkahwinan macam-macam cabaran. Okay? So it's better not to get involved first.
That's my personal view. Jadi balik to case basis. Secara umum, yes, kahwin muda tu baik. Secara umum tadi. Okay, lebih zaman sekarang yang banyak kerosakan, maksiat, senang nak buat dan sebagainya. Tapi kalau dia boleh kahwin lebih baik, lebih awal, lebih baik. Tetapi tengok, not just because of tolak maksiat, kerana dia tolak maksiat satu benda, tapi mungkin dia belum bersedia banyak benda, dan mengakibatkan dia terjebak dengan benda lain. Ini kita tak nak. That's why kadang-kadang banyak perceraian boleh berlaku, because mentally diorang belum siap lagi, belum bersedia lagi. That's the issue. Okay. Kalau macam nak keluar ke, nak dating ke apa kan, boleh keluar, boleh dating. Okay. Tapi kalau macam lelaki-lelaki nak berbual pergi dating, boleh, dengan syarat bawa mak dia, bawa bapak dia, bawa adik-beradik dia semua, dan baru boleh dating. Kalau tak ada, tak boleh. Alright. Pasal Rasulullah sebut apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna ma'a imra'atin wa laysa ma'a dhu mahram fa inna thalithahuma syaitan. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka jangan berkhalwat, bersendirian, dengan seorang perempuan tanpa ada mahram. Sungguhnya yang ketiga, kedua tu adalah syaitan. Semua orang tahu, orang teori semua orang tahu, dan banyak orang buat. Kadang-kadang terlupa, perlu kita ingatkan. That's all. Jadi maknanya my advice, jangan laki. Kadang-kadang ada yang setengah youth ni diorang baik, diorang solid, tapi oleh kerana kadang-kadang ada relationship, diorang mungkin tak ditegur dan terlupa, kadang-kadang boleh terlanjur. As my personal experience, saya dah banyak nikahkan orang. Dalam masa beberapa tahun saya dah nikahkan orang, I can see banyak juga kes-kes macam ni berlaku. Sedangkan I can see diorang background pun baik-baik. Some of them memang belajar pun nampaknya maju dalam pelajaran diorang, tapi boleh terjebak. Because why? Human being. Bila kita punya hubungan tak dijaga dengan betul, ini masalahnya. Jadi for me, not really advisable lah. Bila sampai masa, alhamdulillah, insyaAllah. Dan preparation kalau betul ada yang nak kahwin, dianjurkan sangat-sangat solat istikharah. Kita tak tahulah, hanya Allah yang mengetahui. Kita tak tahu apa akan berlaku bila kita datang. Jadi kita minta kepada Allah yang terbaik. Jadi seyogianya bukan saja istikharah, bahkan youth daripada muda sekarang ni, 17, 18, 19, jangan tinggal semayang, dan after semayang doa yang terbaik supaya dapat pasangan yang baik. Ini my advice. InsyaAllah Allah akan kurniakan yang terbaik buat kita. Because orang perempuan especially, macam mana bagus dia pun, macam mana tinggi pelajaran dia, macam mana tinggi pangkat dia, tetapi kalau dia tak dapat seorang suami yang saleh, yang baik, hidup dia tak ada makna. Tak sempurna hidup.